Timur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur Alhamdulillah, bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah menggunakan kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat, setiap jam 6 petang kita akan sama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Manis FM dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain, dan anda juga boleh mengemukakan persoalan melalui live FB, melalui Facebook Manis FM, soalan yang berkaitan dengan tajuk pembicaraan. Dan anda juga boleh dengar melalui MyTV saluran 726 dan juga secara online di aplikasi Sweet Plus. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insya-Allah untuk minggu ini akan menyambung pembicaraan fardu ataupun rukun wuduk yang ke-6, yang mana minggu lepas sudah memulai bicara fardu ataupun rukun wuduk yang ke-6. Jadi minggu ni akan menyambung lagi lah pembicaraan fardu ataupun rukun wuduk yang ke-6. Kalau sidang pendengar menggunakan kitab Safinatun Najah edisi Jawi, muka surat 4 baris yang kedua daripada atas, yang mana sidang pendengar maklumilah kitab Safinatun Najah ni kitab yang ringkas, tetapi tajuknya tajuk dilengkap, tapi kitabnya ringkas. Jadi saya ambil tajuk-tajuk dalam kitab Safinatun Najah ni, kemudian saya akan perincikan pembicaraan berpandukan kepada kitab-kitab fiqh yang lain yang lebih besar. Jadi baca tu sekali baca sedikit je lah, bukan kata sedikit. Terkadang di tempat yang sama saya akan baca mungkin terkadang beberapa minggu sebelum daripada kita pindah ke pembicaraan yang kemudian. Dan juga terkadang saya tidak menyambung sementara pembicaraan kitab Safinatun Najah untuk membicarakan yang tidak didatangkan tajuknya dalam kitab Safinatun Najah. Contoh sebagaimana saya sebut terdahulunya, dalam kitab Safinatun Najah hanya mendatangkan fardu wuduk, rukun wuduk sahaja, tidak didatangkan perkara-perkara yang disunatkan ketika berwuduk. Di hadapan didatangkan bicara syarat berwuduk. Dia ada syarat berwuduk, yang mana biasa orang belajarnya hanya fardu ataupun rukun wuduk. Syarat wuduk sebagaimana contohnya sembahyang, ada dia punya rukun sembahyang, rukun 13. Syarat sah sembahyang kita belajar. Rukun wuduk kita belajar. Syarat wuduk dalam kitab Safinatun Najah ada bicara
syarat wuduk 10 perkara. Ni. Ada dalam kitab Safinatun Najah. Dan dalam kitab Safinatun Najah juga ada bicara berkaitan dengan perkara-perkara membatalkan wuduk. Tetapi dalam kitab Safinatun Najah tidak didatangkan pembicaraan perkara yang disunatkan ketika berwuduk. Jadi sebagaimana saya sebut dah sebelum ni, selesai bicara fardu ataupun rukun wuduk 6 perkara, saya akan pergi kepada bicara perkara disunat ketika berwuduk yang tidak ada tajuk tu dalam kitab Safinatun Najah. Jadi pada masa bicara sunat-sunat wuduk, saya tangguh sementara lah baca kitab Safinatun Najah. Memang ada jugalah tajuk lengkap saya sebut tadi. Tapi tidak dinafikan ada juga tajuk yang tidak didatangkan dalam kitab Safinatun Najah. Jadi insyaAllah petang ni kita akan sambung kembali berkaitan dengan fardu ataupun rukun wuduk yang ke-6. Kitab Safinatun Najah, Hak Jawi, muka surat 4, baris yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. As-sadisu at-tartibu. Bermula yang ke-6. Yang ke-6 daripada 6 fardu ataupun rukun wuduk itu tertib. Jadi minggu lepas sudah datangkan makna tertib. Kemudian saya tambah, saya iringi dengan mualat. Tertib satu, mualat satu. Yang mana tertib sama, mualat sama, kedua-duanya bahasa Arab. Tapi bolehlah kita kata, tapi kita tak boleh nak jangka. Yang saya sebut minggu lepas, tertib bahasa Arab, mualat bahasa Arab, tapi rasa-rasanya umum kita memahami dah makna tertib mualat tu. Tapi kadang-kadang kita kena beringat juga, kena ambil tahu juga, kemungkinan ada yang mereka mungkin masih lagi keliru antara tertib dengan mualat. Jadi kita sebut kata umumnya, tahulah tertib tu apa dia, mualat tu apa dia, bahasa Arab sekalipun. Tapi kita kena ingat, siaran melalui Money FM ni siaran yang umum terbuka. Yang mengikuti pula umum terbuka. Dia mungkin berlainan sedikit dengan kita mengajar di Masjid Surau. Di Masjid Surau ni kemungkinan yang ada tu yang biasa belajar dah. Tapi kalau melalui radio ni contohnya, ada yang betul-betul yang belajar, insya-Allah lah tertib mualat tu mereka faham. Ada yang baru diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi ruang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baru je mengikuti ataupun walaupun tidak dirancang tapi diberi peluang oleh Allah mengikuti slot talaki Safinatun Najah ni. Jadi mula-mula beliau dapat peluang mengikuti slot Safinatun Najah ni, tertib mualat. Tertib mualat apa ni yang slot talaki Safinatun Najah duk bicara ni? Tertib mualat. Tertib terkening ke? Tertib terkening tu sopan santun kali. Tertib ni bersusun. Satu, tu tertib. Basuh muka, basuh tangan sampai ke siku, sapu kepala, kemudian basuh kaki sampai ke dua mata kaki. Satu, tu tertib. Dan mualat, mualat itu pergi kepada perkara yang sunat ketika berwuduk. Tapi biasanya saya akan bicara tertib, saya akan selit sedikitlah bicara mualat. Jadi mualat ni sidang pendengar, sambung menyambung. Yang saya tengok dalam buku lah, dia terjemah begitu. Sambung menyambung dengan bahawa selesai basuh muka,
Nak basuh tangan sampai ke siku tu, jangan senggang jauh. Jangan berhenti lama. Tu maknanya mualak. Kalau berhenti sekejap-sekejap tu, masih lagi mualak. Berhenti sekejap-sekejap tu, masih lagi mualak. Hak tidak mualaknya, selepas basuh muka, anak menangis contohnya, pergi segera dekat anak, nak suruh anak tu berhenti menangis, tidur semula contohnya. Lamalah air wuduk basuh muka tu kering dah. Lepas tu masuk bilik air. Boleh tak nak sambung semula basuh tangan sampai siku? Boleh. Tapi putus mualak dah. Putus mualak kata boleh. Mualak bukan rukun wuduk. Mualak sunat. Maknanya kalau sambung balik, basuh tangan sampai ke siku, sah je lah wuduk. Tapi tak ada pahala sunat mualak. Tu mualak. Sambung menyambung. Tapi kita bicara tertib terlebih dahulu. Kemudian saya akan selitlah kemudian bercara berkaitan dengan mualak. Jadi tertib ni dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hambali, tertib ni adalah fardu ataupun rukun wuduk. Dalam mazhab Maliki Hanafi, tertib sunnatun muakkadah. Sunat kuat untuk. Mazhab Maliki Hanafinya tidak dihukumkan wajib. Ini saya sudah bicara minggu lepas. Ini sebagai disebut minggu lepas lah. Ini sebagai ilmu penambahan. Ilmu penambahan. Lah kita bicara apa mazhab lain. Cukup mazhab Syafi'i. Tambah sikit. Bagi orang yang hanya nak fokus pada mazhab Syafi'i, ambil mazhab Syafi'i. Tertib adalah fardu ataupun rukun wuduk yang keenam, wajib tertib. Lepas tu mazhab lain, saya dengar ustaz mengajar, tapi saya tak ambil tandaan manalah, tak ambil ingatan mana, tak ada masalah. Tapi ada juga yang bila diberitahu pandangan mazhab yang lain, maka mereka ambil peluang tu, mereka akan catat sebagai ilmu penambahan. Tapi walaupun mazhab Maliki Hanafi, tertib tu bukan fardu wuduk, tapi mereka tetap sunnatun muakkadah, sunat kuat untuk. Tidak ada yang meninggalkan tertib. Cuma tertib tu tak wajib, tapi sunat. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Jadi ini sebagai ilmu penambahan yang sebagaimana saya sebut minggu lepas. Terkadang ada yang apabila dikemukakan satu soalan yang sama, tiba-tiba jawapan yang diberi oleh yang mengajarnya, dua jawapan yang tak sama. Kenapa timbul seumpama tu? Ya, saya contohkan minggu lepasnya. Macam mana kalau selepas selesai berwuduk, belum sembahyang ke, sudah sembahyang ke, tiba-tiba ternampaklah di tangan ada sisi ikan, di tangan ada getah. Contohnya, benda-benda yang menyebabkan air tak rata di tangan sampai ke siku. Maka jawapan yang diberi ni pernah saya dengar. Satu jawapan diberi selepas daripada buang sisi atau getah di tangan, basuh, kemudian semayanglah. Sapu kepala macam mana? Basuh kaki macam mana? Tadi buat dah kan? Kenapa nak buat semula? Itu satu jawapan. Yang jawab yang lain pula, tak boleh lah. Selepas buang sisi, buang getah di tangan, basuh tempat yang terhalang air, kemudian kena sapu kepala semula. Basuh kaki semula walaupun tak dibuat dah pun. Tapi mari mana jadi timbul dua jawapan yang berbeza. Jawapan yang pertama, itu bukan jawapan mazhab Syafi'i. Itu jawapan tertib bukan rukun bagi wuduk. Tertib bukan rukun bagi wuduk. Basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki tadi tu, okey, jadi dah. Jadi seolah-olahnya wuduk dianya, basuh muka, sapu kepala, basuh kaki, kemudian basuh tangan. Itu jawapan yang berpandukan tertib itu bukan rukun. Itu sunat juga. Itu tak tepat jawapan tu dengan mazhab Syafi'i. Tapi tepat dengan mazhab Maliki Hanafi. Hak jawapan yang kedua tu barulah tepat dengan mazhab Syafi'i.
Selepas daripada buang sisik, buang getah di tangan, ratakan air di tempat yang terhalang air tadi, sisik di getah. Kemudian wajib kena sambung sapu kepala basuh kaki. Tadi buat dah kan? Sapu kepala basuh kaki tidak diiktibar, tak dikira, tak dibilang. Sebab apa tak dikira? Mana tertib wuduknya? Tangan belum sempurna. Tangan belum habis rata. Sapu kepala tak akan dibilang, tak akan dikira. Basuh kaki tak akan dibilang, tidak akan dikira. Tadi disapu kepala basuh kaki kerana tidak menyedari. Di tangan tu tak rata air. Kalau menyedari di tangan ada sisik, ada getah tika wuduk permulaan tu pastilah akan dibuang sisik getah di tangan dulu, barulah selesaikan basuh tangan, pindah pada sapu kepala, pindah pada basuh kaki. Tak menyedari. Tapi nyata kemudian tangan belum selesai sebab tangan belum rata habis. Jadi sapu kepala tadi, basuh kaki tadi tidak dikira. Maknanya selepas buang sisik, buang getah di tangan, basuh kembali tangan, wajib sapu kepala semula, wajib basuh kaki semula. Ini jawapan tepat dalam mazhab Syafi'i kita, iaitu tertib adalah wajib. Jadi timbul dua jawapan yang berbeza tadi. Satunya yang kata tak wajib sapu kepala basuh kaki, itu pandangan mazhab Maliki Hanafi, tertib bukan fardu ataupun rukun wuduk. Jadi kita pun nak kena tahu jugalah sedikit supaya kita jadi taklah jadi keliru sangat kitanya. Yang jawab tu kenapa jawab gitu? Tu kena tanya dia lah kenapa dia jawab tidak bertepatan dengan mazhab Syafi'i. Jawablah bertepatan mazhab Syafi'i. Yang jelas nyatanya tertib adalah fardu ataupun rukun wuduk yang keenam. Faham tertib? Jadi apabila tangan tak rata air, sebab ada sisik, ada getah, tidak menjedari pada masa mula-mula tu, lepas tu sapu kepala basuh kaki, tidak akan dikira sapu kepala, tak akan dikira basuh kaki sebab mana tertibnya? Tangan belum selesai. Kena selesaikan kembali tangan, buang getah, buang sisik di tangan, ratakan balik tangan, barulah mengikut tertib wuduk kembali, sapu kepala basuh kaki. Ini berkaitan dengan tertib tu apa hukum dia. Dalam mazhab Syafi'i Hambali, tertib adalah fardu ataupun rukun wuduk. Kemudian mualak sunat ketika berwuduk. Mualak sunat ketika berwuduk. Dia ni selesailah kita ni, bukan selesai macam mana. Ambil tertib, ambil mualak. Biasalah saya akan buka pergi pada tajuk-tajuk yang lain. Tapi tajuk tertib ni tak habis lagi juga. Jadi macam mana contoh orang yang dia terjun sungai. Dia terjun sungai, dia menyelam sekalian anggota wuduk. Faham tak ni sidang pendengar? Menyelam sekalian anggota wuduk ni kira-kira terselam semua tubuh lah. Sebab atas sekali tu muka kepala, anggota wuduk. Bawah sekali tu kaki, anggota wuduk. Kira-kiranya terselam sekalian tubuh lah. Tapi macam mana kalau betul terselam sekalian tubuh, tetapi belakang dia, punggung dia tak masuk dalam air, contohnya. Contoh. Jadi belakang dia, punggung dia timbul atas air. Tapi kepala, muka, kedua belah tangan, kedua belah kaki tenggelam dalam air. Samalah tu. Kita tenggelam lah tu. Kita tenggelam. Tapi kita taklah cerita gitu. Cerita apabila terjun, menyelam sekalian tubuh. Sekalian tubuh ni tak syarat sekalian tubuh. Sekalian anggota wuduk lah. Tapi sekalian tubuh lah. Sebab saya sebut dah tadi,
tubuh atas sekali, kepala muka, anggota wuduk. Bawah sekali, kaki, anggota wuduk. Makna apa tu? Maknanya menyelam sekalian tubuh. Tapi kalau kata menyelam sekalian tubuh, tiba-tiba belakang timbul, punggung timbul. Tak ada apa, sebab belakang dengan punggung tak ada mengena dengan anggota wuduk. Jadi apabila dia menyelam, tenggelam sekalian anggota, dia pun niat wuduk. Lepas je niat wuduk, napah dia habis. Lepas je dapat niat wuduk, saja aku berwuduk kerana Allah, ataupun saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah, dapat je niat wuduk, napah dia habis. Dia pun, mana apa ni? Dia pun keluar daripada air serta-merta. Tetapi selepas daripada terhasil niat wuduk tu, 1 saat, 2 saat je duduk dalam air ni. Lepas tu, sebelum tu duduk dalam air berapa saat pun tak kira lagi. Dia menyelam dalam air, tenggelam satu tubuh, 5 saat duduk dalam air tu, 10 saat duduk dalam air tu, selam sekalian tubuh. Tapi niat tak dapat, tak kira walaupun 10 saat pun, sebab belum dapat lagi fardu wuduk, rukun wuduk yang pertama niat. Lepas dekat nak habis dah napah, barulah dapat niat wuduk. Dapat je niat wuduk, sesaat tu, terus dia pun keluar daripada air sebab napah dia habis. Macam mana? Sah dak wuduk dia? Sah. Cepat sangat tu, mana tertibnya? Muka, tangan, kepala, kaki. Maka tu dikira sudah terhasil tertib pada hukum. Sudah terhasil tertib pada hukum. Maknanya dalam masa yang sekelip mata tu, dalam masa yang sesaat tu, kira sudah terhasil tertib wuduk dalam masa yang sangat pendek, walaupun hanya sesaat sekalipun. Tapi seeloknya kalau napah tu masa lagi ada, selepas dapat niat wuduk dalam air ketika menyelam sekalian anggota tubuh tu, tunggulah 2-3 saat. Jadi seolah-olahnya muka, tangan sampai ke siku, kepala, kaki, seolah-olahnya gitu. Kemudian barulah keluar daripada air. Seeloknya bagi masa sedikitlah untuk kira-kira dapat dipanggil apa? Tertib. Kena diam sekejap. Kena tunggu sekejap untuk dapat tertib. Itu memang ada pandangan ta'ih dalam mazhab Syafi'i seumpama tu. Mana kalau dapat niat di saat yang sama serta-merta keluar daripada air, memang pandangan Imam Rafi'i dalam mazhab Syafi'i, begitu juga pandangan mazhab Hambalinya, tak sah lagi wuduk. Sebab apa? Sebab dia tak dapat tertib, sebab sesaat, 1 second, sekelip mata tak dapat lagi tertib wuduk. Tapi pandangan muktamad mazhab Syafi'i, pandangan Imam Nawawi, okey dah. Sah dah wuduk tu. Okey dah, sah dah wuduk tu walaupun selepas dapat niat, 1 saat, sekelip mata keluar serta-merta daripada air contohnya, kerana habis napah contoh, maka sah. Cuma kalau napah ada lagi, seeloknya diam sekejap dalam air selepas dapat niat, sekodar, kita katalah kepala, muka, tangan, kepala, kaki, apa, 2-3 saat. Tunggu dalam air sekejap. Seeloknya buat seumpama tu. Ni contohnya bagi orang yang dia terjun dalam air, tenggelam sekalian tubuh, sekalian anggota wuduk, dia pun berniat walaupun sekejap terhasil tertib wuduk. Ini pandangan yang muktamad mazhab Syafi'i walaupun hanya diam sekadar 1 saat sahaja selepas terhasil niat wuduk. Kemudian di antara yang akan dibicarakan dalam kitab ketika membicarakan rukun tertib ni, dia akan bicara berkaitan dengan macam mana ketika berwuduk tiba-tiba timbul keraguan di dalam hati.
Anggota wuduk sebelum tu basuh ke belum. Itu biasanya. Dia akan dibicara ketika membicara rukun tertib. Ketika membicarakan rukun tertib wuduk sama, ketika membicarakan rukun tertib solat pun sama. Dibicara rukun tertib akan pergi kepada macam mana ketika berwuduk, macam mana ketika bersolat, tiba-tiba timbul syok di hati, ragu di hati sama ada fardu ataupun rukun wuduk, rukun sembahyang yang sebelum tu dilakukan ataupun belum. Itu akan biasanya akan pergi pada bicara berkaitan dengan syok ataupun ragu berkaitan dengan rukun wuduk dan juga rukun sembahyang. Itu biasa akan dibicara ketika membicarakan rukun tertib. Tapi hak tu insya-Allah saya akan bicara di slot akan datang. Jadi kemungkinan slot akan datang masih lagi bicara pembicaraan tajuknya adalah tertib. Saya nak pergi pula kepada tertib mualak. Tertib satu, mualak satu. Ni mungkin pergi kepada bicara lebih luas lah. Bicara lebih luas. Mana kita hak wuduk ni kita sambung tertib tu di minggu hadapan. Kemudian sebelum saya nak pergi pada bicara tertib mualak tu, jadi minggu lepas ada soalan yang saya tak jumpa cari dan saya pun tak sempat nak jawab. Kemudian soalan tu masuk kemudian sangat, soalan daripada Kulim Lim. Soalan Kulim Lim. Kulim Lim tu nama FB dia lah. Saya tanya lepas ketuntutan atas kita, tuntutan belajar fardu ain lah. Kalau belajar dalam live dan rakaman sahaja. Dia tanya gitu. Saya tanya lepas ke tuntutan, tuntutan kewajipan fardu ain ni lah. Atas kita ni mukallaf, lelaki ataupun perempuan. Mukallaf ni baligh atau berakal. Kalau belajar ni dalam live, live macam live FB dan rakaman sahaja. Ambil rakaman-rakaman yang sebelum, contohnya lepas dok tuntutan tu, mana beres dok, selesai dok tuntutan, dia yelah ni belajar secara dia panggil sekarang online lah sekarang ni, tidak belajar secara berhadapan di masjid ataupun di surau, yang mana tidak dinafikan lah. Yang selebih-lebihnya kita dapat berada dalam majlis ilmu di masjid, di surau contohnya. Tetapi terkadang dalam keadaan sekarang, masing-masing kehidupan yang mungkin tak sama, masa lapang, masa boleh luangkan masa belajar mungkin tak sama. Begini je, Kulim-lim dan sidang pendengar yang lain, janji kita belajar fardu ain. Janji kita belajar. Talabul ilmi, Nabi kata, faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Tuntut ilmu, kewajipan, kefarduan, kewajipan atas orang Islam lelaki dan atas orang Islam perempuan. Tuntut ilmu, belajar. Cara mana pun janji belajar fardu ain. Maka insya-Allah lepas tuntutan, kewajipan atas kita, walaupun belajar tu melalui live FB contohnya ataupun rakaman. Tapi tak dinafikan lah. Yang paling comelnya kita berada dalam majlis ilmu. Tetapi bukan kata masalah kelapangan masa dengan kesibukan yang berbeza antara seseorang dengan seseorang. Terkadang mereka ada masa mereka boleh datang ke masjid surau. Tetapi mereka datang tu nak belajar fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Tiba-tiba di masjid surau yang mereka hadiri itu, fardu ain tauhid tak tahu. Hak mana pun tak tahu dan memang seperti tak ada. Memang tak ada. Dia ceramah begitu je. Dan pula tengok fardu ain fiqh sama juga. Fardu ain tasawuf sama juga. Bukan mereka tidak hadir ke masjid. Tapi tak ada fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Macam mana pula ustaz di masjid tak ada fardu ain tauhid fiqh tasawuf? Saya duduk luar ni dengar di speaker masjid itu kuliah maghrib tiap-tiap malam. Kuliah maghrib itu kuliah agama. Kuliah agama ni
di luar. Ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada hak sunat. Lepas tu hak duk bunyi di speaker masjid tiap-tiap maghrib tu, ada yang lengkap fardu ain, ada yang tidak. Ada yang fardu kifayah, ada yang sunat. Ni. Kenapa jadi seumpama tu? Tu tanggungjawab besarlah kepada pihak masjid yang menyusung, yang mengatur kuliah agama kepada ahli jemaah. Pastikan masjid masing-masing lengkap fardu ain tauhid, lengkap fardu ain fiqh, lengkap fardu ain tasawuf. Ini menjadi tanggungjawab kepada mereka yang diberi amanah untuk mengatur kuliah di Masjid Surau. Bukan hanya saya Ustaz janji masjid kami, surau kami, maghrib tak senyap. Bunyi orang, suara orang mengajar. Kalau senyap masjid kami, surau kami, lepas maghrib ni, malu kami pihak masjid, pihak surau. Masjid lain ada bunyi kuliah, surau lain ada bunyi kuliah. Masjid kita senyap, surau kita senyap. Jadi malu Ustaz kita nak bunyi je. Lepas tu kuliah apa? Fardu ain ke, fardu kifayah ke, kuliah sunat. Saya tak kira Ustaz saya kira bunyi je. Ni serah tugas kepada orang yang apa ni? Orang yang tak ada hala tuju. Orang yang tak kenal ilmu fardu ain tu hak mana. Ni hak tu pihak masjid kena menilai kembalilah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita ni ada tanggungjawab. Maka akan disoal berkaitan dengan tanggungjawab kita. Kita tunai ataupun tidak tanggungjawab. Bukan kata kita beri tugas oleh pihak masjid untuk mengatur kuliah. Letak nama saya di papang kenyataan di luar tu. Siapakah ketua lujnah pendidikan ke apa kalau untuk atur kuliah agama ni? Ketua lujnah dakwah ke apa ke, biar nama saya ada. Akan dipersoalkan di padang mahsyar. Ingat baik. Tu. Jadi kadang-kadang ini pernah dicerita kepada saya. Bukan tak pergi masjid Ustaz tapi saya pergi dah. Nak ngaji fardu ain tauhid. Tak ada malam mana pun tak ada. Saya tanya pun. Orang tak boleh bagi jawapan malam mana. Saya ni nak belajar fardu ain tauhid. Malam mana. Ada di masjid. Tak malam tu pun tak boleh bagi jawapan. Sebab tak ada. Ada yang seumpama tu. Jadi dia kata tak ada arah lah. Tak ada arah. Akhirnya belajar melalui live, melalui rakaman. Bukan semata-mata tak mau pergi masjid, bukan. Tapi kalau boleh, fardu ain masjid pun kita belajar, fardu ain live FB pun kita belajar. Kita guna peluang yang ada secukup-cukupnya. Tapi kena atur molek lah. Cuma kalau belajar melalui live FB apa semua ni, belajar betul-betul, susun betul-betul, insya-Allah lepas kewajipan atas kita belajar fardu ain tauhid, belajar fardu ain fiqh, belajar fardu ain tasawuf. Kemudian ada soalan tambahan hari ni Ahmad Syahir Mahari Ramli. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya apakah yang paling asas untuk belajar fardu ain tauhid fiqh tasawuf? Apakah sukatan begitulah? Apakah sukatan yang paling asas untuk belajar fardu ain tauhid fiqh tasawuf? Jadi saya hanya sebut secara ringkaslah dahulu. Secara ringkas. Fardu ain tauhid untuk sah ke-6 rukun iman. Terutama sekali rukun iman yang ke-6. Itu fardu ain tauhid. Fardu tauhid untuk mengenal Allah, mengenal Rasul, untuk sah ke-6 rukun iman. Terutama sekali rukun iman yang ke-6 beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kitab Safinatun Najah terdahulunya didatangkan bicara rukun Islam, didatangkan bicara rukun iman. Didatangkan bicara rukun iman. Jadi ketika bicara rukun iman yang ke-6 dalam slot Talaki Safinatun Najah melalui Mani FM ni, saya membicarakan
26 slot. 26 minggu lah. 26 slot, 26 minggu. Jadi waktu sidang pendengar boleh tengok kembalilah, sebab ada mereka yang himpun. Hak 26 slot tu mereka himpun. Ada yang himpun 26 tu. Jadi seeloknya sidang pendengar boleh tengok semula lah dalam Money FB, Money FM. Ada dihimpunkan 26 slot pembicaraan qada dan qadar. Pembicaraan qada dan qadar. Kemudian kalau bab pekoh, ni untuk sah sembahyang kita. Taharah kena comel molek. Kemudian bab semayang, rukun semayang, syarat sembahyang, syarat bagi rukun sembahyang, syarat bagi rukun sembahyang, syarat berjemaah. Tu kena fardu ain belaka tu. Tu kena belajar molek. Kemudian kalau fardu ain tasawuf ini sekurang-kurangnya mempelajari 10 sifat kecelaan, 10 sifat kepujian. Kemudian Ahmad Syahri ni tanya balik, apakah kita asah untuk fardu ain, untuk belajar tauhid, fiqh, tasawuf. Kalau kita asah kalau kita tauhid, ambil kitab Faridatul Faraid. Tapi nak belajar kitab Faridatul Faraid, pastikan belajar dengan guru yang berguru, dengan guru yang mahir. Jangan, kami pihak masjid nak minta supaya ngajar kitab Faridatul Faraid. Maka yang dijemput tadi ni pun, dia tak belajar kitab tu. Dia pun bacalah Faridatul Faraid. 2-3 muka semalaman dia baca. Dia baca kitab Faridatul Faraid seperti baca buku Fadilah Amal. Dia baca gitu. Jangan. Kitab Faridatul Faraid tu fardu ain tauhid. Pastikan yang mengajar tu berguru, dia belajar dan dia mahir. Sebab ini ilmu usuluddin. Itu kalau ilmu tauhid. Ilmu fiqh kitab Wisyahul Afrah. Kitab Safinatun Najah kita ni tak lengkap. Kitab Safinatun Najah ni tak lengkap. Kitab Wisyahul Afrah lah yang lengkap. Tapi walaupun kitab Safinatun Najah tak lengkap, insya-Allah saya akan lengkapkan. Saya akan lengkapkan pembicaraan, walaupun dia tak lengkap lah dalam kitab Safinatun Najah ni ringkas. Tapi insya-Allah saya akan lengkapkan. Tapi kalau kitab yang betul-betul lengkap pembicaraan fardu ain fiqh ni dalam kitab Wisyahul Afrah. Kemudian kalau kitab tasawuf, permulaan kitab tasawuf, kitab penawar bagi hati, kitab Hidayatus Salikin. Itu hak permulaan fardu ain ilmu tasawuf. Lepas tu naik kepada Minhajul Abidin, naik pada Sairus Salikin, atau naik ke atas. Tapi hak permulaannya adalah kitab penawar bagi hati, Hidayatus Salikin. Naik setangga lagi Minhajul Abidin, naik setangga lagi tak Sairus Salikin, naik tinggal lagi kitab Hikam. Kitab Hikam tu orang beres dah fardu ain tauhid, beres fardu ain fiqh, beres fardu ain tasawuf. Itu untuk orang yang belajar tinggi dah. Untuk belajar permulaan, belajarnya adalah ambil hak kitab penawar bagi hati. Tu hak permulaan kita nak belajar kitab tasawuf. Kalau ni ada soalan ni, dia kata belajar online, dia belajar kitab Minhajul Abidin. Boleh dah tu Minhajul Abidin, tapi Minhajul Abidin ni dia punya kupasan dia sudah agak luas. Dia sudah agak luas. Dia sudah pertengahan. Jadi seeloknya kalau nak ambil permulaan, belajar kitab penawar bagi hati. Belajar kitab penawar bagi hati. Kemudian dalam FB ni, Alhamdulillah, ada yang share. Ada yang share, hak saya sebut tadinya, hak pembicaraan rukun iman yang ke-6. Ada dalam FB ni. Ada, bukan 26. Tu tersilap tu. Bukan 26, tetapi 30 siri. 30 siri. Hak rukun iman yang ke-6, Selak Talaki Safinatun Najah, Radio Money FM. Tu ada. Tu sidang pendengar boleh ambil lah. Hak ada di dalam. Hak yang ada share dia. Alhamdulillah ada orang tolong share. Ni kelebihan lah ni. Kalau kita mengikuti live FB ni. Ni ada komen, dia kata Minhajul Abidin ada bahasa Arab. Memanglah dia kitab Arab Imam Ghazali, bukan kitab Melayu.
Bukan kitab Melayu. Memang kitab Arab. Tapi diterjemahkan kepada Melayu oleh Syekh Daud Al-Fatani. Jadi, Minhajul Abidin hak Jawi. Dia gitu. Di sesalah tu hak berkaitan dengan belajar tu. Belajar lepas dak tuntutan, belajar melalui live FB apa semua, rakaman apa semua. Kemudian, soalan hak asas kita nak belajar fardu ain tauhid pekot tasawuf, terutama sekali fardu ain tauhid untuk sah keenam rukun iman, perintah taat zahir pekah, perintah taat batin tasawuf, perintah taat zahir pekah, perintah taat batin tasawuf diperintahkan dalam Al-Quran dengan ya ayyuhalladzina amanu. Perintah semayang, perintah puasa, perintah taat zahir pekah sidang penuh kena amat timolek, perintah syariat batin tasawuf. Dalam ayat Al-Quran diperintahkan kepada ya ayyuhallazina amanu, wahai mereka yang beriman, mereka yang lengkap keenam rukun iman, mereka yang betul-betul berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, diperintahkan taat zahir pekah, diperintahkan taat batin tasawuf. Tu kena faham molek tu. Tu hak terutama sekali hak fardu ain daripada ilmu tauhid. Kemudian ada lagi beberapa persoalan tu. Soalan mana lagi adanya? Cuma ada satu soalan tu, soalan yang tajuk lain lah. Jadi saya pun masa pun dah di penghujung ni, tinggal 3 minit lagi. Tertib mualak tu nantilah saya akan sambung balik lah di slot akan datang, dan termasuk saya akan baca balik di slot akan datang minggu hadapan as-sadisu at-tertib tu, rukun yang fardu wuduk yang kena, saya akan bicara balik lah. Saya ada masa 3 minit lagi ni. Ada satu soalan Zabidah Zah ni, saya nak tanya, kalau anak kencing atas tilam tebal macam cara basuh yang betul. Jadi ni yalah, nak saya pun 3 minit lagi ni. Sekarang dia kencing, air kencing masuk dalam tilam. Dia tilam ni biasanya tilam lembek ni dia akan pakai dia punya sarung dia. Jadi kalau kita nak menghilangkan hak najis belah luar je lah, dalam tilam tu tak ada masalah. Maknanya kita jemur molek-molek, kemudian kita lap tempat air kencing tu sampai kehilang sifat. Di tempat air kencing tu, di dalam tak boleh buat apa, di luar. Lap dengan kain yang basah, lap kain basah, hilang dah bau air kencing. Warna tak ada dah, bau pun tak ada, dah licin dah hilang dah. Maka datangkan air sekali sahaja atas tempat air kencing tu yang sudah hilang dia punya sifat. Ataupun ambil spray air, biar air keluar banyak sedikit, kemudian air tu akan masuk ke dalam tilam. Sebelah dalam tak ada masalah. Tapi di luar tu, sebelum tu sudah lap dengan kain basah. Tapi benda suci je ingat baik sidang pendengar. Tapi di lapisan luar tu sudah hilang dia punya sifat air kencing, warna ataupun bau. Okey. Di tempat tu dipanggil najis hukmi. Najis pada hukum kerana belum membasuh. Datangkan air sekali saja. Ataupun spray air banyak di tempat yang sama, maka sucilah najis hukmi tadi apabila didatangkan air ke atasnya. Maka tilam yang kena kencing belah luar tu sudah hukum suci. Air kencing di dalam tilam tu, tu tak boleh nak buat apa tu. Lagipun tilam, kita bukan bau piko dia, kita hanya duduk di atas dia. Maka kita duduk atas dia, maka lapisan belah luar tu sudah dihukumkan suci apabila kita sudah datangkan air ke atasnya. Itu soalan ada dalam FB kita, walaupun soalan tu bukan berkaitan pembicaraan berkaitan dengan wuduk. Jadi untuk minggu ni setakat tu lah, masa kita sudah cukup. Jadi insya-Allah minggu hadapan saya akan sambung balik pembicaraan rukun wudu yang keenam, iaitu tertib.
Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari